Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara pengurusi majlis, kepada yang saya amat hormati, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man daripada Saf Kepimpinan Pusat PAS se-Malaysia, kepada Ustaz Syuhami, Ketua Penerangan PAS Pahang, kepada Timbalan Presiden Anak Saudara Ustaz Ma'aris, kepada Timbalan Ketua PAS Kuala Kerau dan semua lapisan kepimpinan PAS kawasan, Muslimin Muslimat, segala para hadirin sekalian. Syukur Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam majlis yang besar maknanya sekarang. Syukur Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan kepada Allah SWT kerana saya dijemput ke sini pada malam ini selepas saya menyerahkan borang menjadi ahli PAS seumur hidup pada masa Himpunan Hijau Keردau, Himpunan Hijau Pahang pada 1 Julai yang lepas. Saya suka terus nak bertanya para hadirin sekalian, agak-agaknya kenapa berlaku satu, orang kata ni, tsunami, gelombang pegawai-pegawai kanan kerajaan, baik terutama dah pencen, yang belum pencen, artis-artis, para profesional, ya, menjadi Pakatan Rakyat, khususnya PAS. Ya, kalau kita bandingkan sebelum ini, perkara ni satu benda yang kita tidak jangka. Saya sendiri pun tak jangka, ya. Tetapi sejak setahun dua ini, pengalaman saya lah, ya, pergi di mana-mana di kalangan pegawai kanan, daripada masa saya bertugas sekalipun dan juga telah berpencen, topiknya ialah bila kita nak menyertai PAS dan Pakatan Rakyat, itulah di mana-mana. Ya, itulah di mana-mana. Jadi kenapa tuan-tuan, puan-puan? Kenapa agaknya? Tak lain tak bukan ialah kaki tangan kerajaan, khususnya, ya, khususnya pegawai-pegawai atasan, pegawai kanan yang menajui sesuatu jabatan, agensi, syarikat kerajaan ataupun GLC, perbadanan ekonomi yang ditubuh oleh kerajaan pusat, dah begitu berasa meluat, muak, geram. Memang geram betul. Memang kalau boleh kita nak pijak-pijak. Sebabnya matlamat jabatan ini untuk rakyat telah disalahgunakan. Begitu besar penyelewengan yang dilakukan. Ya, tadi disebutkan oleh Ketua Penerangan kita, bahawa dari segi daftar pemilih, saya terlibat daripada 2004 saya menjula, ya, dengan PAS di Selayang. Sampai sekarang pun menjula. Baru-baru ni kita menjula, memang pening kepala. Flat 3 tingkat, 4 tingkat, orang duduk tingkat 7, 8, 9. Memang biasa. Tadi cerita memang saya sendiri mengalaminya. Pening. Satu rumah berpuluh orang. Bangla, Nepal, macam-macam lagi lah. Lagi ada bangsa. Ada Negro pun ada. Ya. Inilah pendek ceritanya saya nak beri tuan-tuan. Tuan-tuan ni rasa saya orang berpengalaman, pakcik-makcik, abang kakak, apa semua. Fikirlah secara telus, secara matang. Kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Tak lain tak bukan ialah kepimpinan pemerintahan yang curang. Curang, ya? Curang ni berat maknanya curang. Tidak amanah, pecah amanah, menyeleweng, memperkuda, memperalat jabatan-jabatan ini untuk kepentingan sendiri. Kepentingan kelompok. Kalau dalam konteks negara ini ialah kepentingan pihak pemerintah yang menajui kerajaan pusat selama ini. Pengalaman saya, ya, satu syarikat
Sekarang jadi syarikat. Dulu jabatan kerajaan, agensi kerajaan. Yang ditubuhkan di zaman Tun Razak adalah untuk orang kampung, orang desa, orang luar bandar, membasmi kemiskinan. Kadang-kadang kita malu, ya. Saya dulu selalu pergi ke luar negara, terutama di kawasan ASEAN. Malu. Dia bertanya kita, pegawai-pegawai luar negara, Malaysia ni masih lagi kalut, dia kata. You are so busy, kata dia. Masalah nak mengatasi kemiskinan tegar. Dah 50 tahun cerita kemiskinan tegar lagi. Tak habis-habis. Macam cerita di Matau ni tadi lah. Sedangkan di negara-negara lain, program ni dah mula nak habis. Ya? Kita masih bergelumang dengan cerita kemiskinan. Sebab agensi yang menangani masalah luar bandar ni telah diperalatkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya? Pada masa Tun Razak ditubuhkan FADA tahun 56, FAKRA tahun 67, RISDA tak silap saya 71, 72. Untuk betul-betul untuk masyarakat luar bandar. Tetapi sampai sekarang masih berhempah pulas lagi. Kerana mereka yang menerajui ini adalah ejen-ejen. Ya? Ataupun bahasa yang senang faham sekarang ni ialah balaci-balaci kepimpinan pusat yang tidak amanah. Tengok sajalah siapa yang memimpin FADA. Sebab itu saya pakai lagi baju ni. Siapa meneladui agensi FAKRA, RISDA. Tak sebut lagi agensi-agensi yang lain. Semuanya balaci-balaci yang mengkhianati rakyat. Mereka duduk di situ kerana di situlah lubuk emas untuk mengaut segala kekayaan, mengaut segala kesenangan untuk kepentingan diri dan kroni-kroni. Kalau buat sesuatu projek itu, dia bercongak dah dulu. Poket mana boleh masuk berapa banyak. Untuk diri sendiri, untuk anak beranak, untuk kroni. Ya? Inilah keadaan yang sebenar. Dan pegawai-pegawai yang ada semuanya jadi alat. Payah nak cari pegawai-pegawai kaki tangan yang boleh mengatakan tidak bila sesuatu arahan dikeluarkan. Jarang, segelintir. Pengalaman saya sebagai pegawai kanan di dalam FAKRA, segelintir berani melawan yang tidak mengiyakan arahan-arahan itu. Contohnya kalau nak buat sesuatu tu, nombor satu mesti lantik juru perunding. Kadang-kadang kerja tu orang Temerloh kata sedar je lah, tak payah konsultan. Dia nak konsultan kerana konsultan ni duit free, kajiannya merapu je. Itulah bila buat bangunan runtuh, jambatan patah, jalan habis apa ni, lekok turun macam jalan di Jengka ni lah. Yang kecilnya, dengan bengkok, dengan lekak-lekuknya. Ya? Inilah curang yang saya kata tadi. Mereka curang menjalankan tugas. Kerana ada matlamat lain. Mereka fikir kontrak ni siapa dapat, kerja ni siapa dapat, lesen ni siapa dapat. Lepas tu mereka akan kutip komisen lah. 10% untuk sana, 10% untuk sini. Dengan aku takkan 10%, aku kompon 30%. Jadi kalau persennya banyak, jadilah macam stadium di Kuala Terengganu. Macam Terengganu sekarang. Kerana jabatan telah, pelaksanaan telah diperalatkan. Dan malangnya, dalam jabatan kerajaan pula, ada pula lagi timbul segelintir pegawai-pegawai yang bersekongkol, yang sanggup diperalatkan untuk mencapai matlamat diri sendiri. Cepat naik pangkat, allowance tinggi, ya, dapat keistimewaan yang lain. Ini masalahnya. Ada di kalangan pegawai-pegawai yang mengkhianati dan bersekongkol. Sebab itu menjadi sangat kerja ni. Kalau mereka ni tak bersekongkol, dengan tangan-tangan yang kotor ni tadi, tak jadi. Ya, mana ada pegawai kalau disuruh oleh pengurusi lembaga pengarah semua yang bangit sanggup arahan tu, dia baling file balik. Saya pernah buat, saya baling file balik. Go to hell, saya kata. Benar tak betul? Jadi inilah, dalam konteks inilah banyak jabatan-jabatan ini telah disalahgunakan, telah diseleweng, telah dimanipulasi. Berlakulah pecah amanah.
Berlaku pecah mana. Jadi dalam meluluskan sesuatu projek, bila diarahkan, kita kena buat, orang kata ni, justifikasi. Penilaian. Siapa yang buat penilaian tu? Pegawai-pegawai. Penilaian ni membohong belaka lah. Contohnya nak memberikan jabatan haiwan, misalnya membuat justifikasi perlunya ternakan lembu 250 juta. Pengarah haiwan membuat penilaian yang begitu baik kepada syarikat NFC. Sebab itu dia dapat. Senang saja. Kalau saya nak si A dapat kontrak ini, kalau saya nak jadi barua dalam masa sebagai pegawai kerajaan, ketua jabatan, saya akan menulis, syarikat ini semua baik-baik belaka lah untuk dia melayakkan, dapat markah tinggi. Sebab kita menilai sesuatu syarikat itu ada markah-markah, bab pengalaman, bab modal, bab kewangan, bab teknikalnya, macam-macam segi. Semua orang kata mempedaah je, menipu. Jadi beri pada orang yang bukan sepatutnya. Sebab tu kerja tak jadi. Dan bila dapat kerja, dia tak boleh buat kerja, dia sapkan pula. Sap ni kadang-kadang sampai 4-5 lapis. Jadi mana kerja nak sempurna? Jam buat kerja lapis ke-4, lapis ke-5, takkan dia nak buat kos besinya besi padu. Kelas A dia taruh kelas A, dia taruh kelas C. Pasir pun ada kelas, simen pun ada kelas. Jadi apa jadi lepas tu? Inilah banyak skandal-skandal yang berlaku dalam negara ini. Kerana jabatan-jabatan ini diperalatkan, diperkudakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau kos tu RM1, dia up, tak tahu berapa kali up, jadi berapa 5-6 ringgit. Sebab itu contohnya lah, ya, contohnya lebuh raya di Malaysia ni, antara kos yang paling tinggi di dunia setiap 1 kilometer. Tuan-tuan ingat 1 kilometer berapa juta agaknya? Guna batu asli tak? Batu ikut syarat tak? Tak ada. Sebab itu jalan, kalau kita tengok lebuh raya pantai barat, lebuh raya pantai timur sekarang ni, pernah satu laporan di tingkat international punya, saya baca, lebuh raya ni kita ikut standard. Kita berjalan ni kalau mengandung 5-6 bulan bergugur. Tak ikut standard sebab dia punya asas itu tak cukup. Spesifikasi dia, penentuan dia tak ikut. Jadi jabatan mana yang bertanggungjawab tentang lebuh raya? Begitu tentang kalau dah luar bandar. Macam perkara ada pertanian. Pertanian ni tentang baja. Baja tak ikut penentuan. Dalam penentuan tender ataupun dalam penentuan nak membeli baju, grade A baju ni, datang grade C, kadang-kadang baju yang tak boleh pakai. Saya contohlah pengalaman saya di bawah anak syarikat Fakaran Niaga. Ini kata salah guna ni. Kalau Fakaran sendiri buat, kita tertakluk pada arahan perbendaharaan. Orang putih dia panggil treasury instruction. Tata tertibnya di bawah bab D. Kalau you salah, you kena. Sebab itu syarikat-syarikat macam Freda, Fakaran Risda ni disengajakan di tubuh anak syarikat. Disengajakan. Freda ada 48 anak syarikat, Fakaran ada 18. Risda saya tak tahu, dalam 11 anak syarikat. Dia nak mengalih, nak melepaskan daripada kekangan, kongkongan kuasa, bagi pada anak syarikat. Anak syarikat ni bebas membuat keputusan. Nak bagi secara open tender, tender terbuka ke, nak pergi secara pemberian terus, direct award, nak beri kepada direct nego, perundingan terus, dia berbebas. Dan kebanyakan anak syarikat ni jadi alat, jadi kuda untuk mereka. Mesti dia beri secara direct award, pemberian terus. Pemberian terus tu unding lah, agaknya berapa, boleh unding tu. Jadi hantarlah baja yang tak ada kualiti. Kalau contoh urea ni baja yang paling baik ialah baja daripada Bintulu, urea, Petronas. Keduanya baja diimport daripada Rusia ada, ya. Tetapi urea daripada Indonesia, daripada Dumai, yang di reject, orang kata, di Pelabuhan Kelang. Harga tak sampai 300
RM300 satu tan. Harga urea yang sebenar kalau ikut grade A mesti RM900. Order RM900, premium class kata orang ni, sampai RM300 punya dalam baja. Untung tangan dah RM500 satu tan. Kalau pakai RM10,000 tan, RM20,000 tan, tuan-tuan kali ke lah. Inilah kata jabatan ni jadi alat semata-mata. Malangnya menjadi alat kerana ada pegawai dalamnya bersekongkol. Sebab tu kita kena bersihkan jabatan-jabatan ni. Kena hentikan. Belum cerita tadi, dari segi jabatan pendaftaran negara. Macam-macam cerita jabatan pendaftaran negara. Saya ada pengarah duduk dekat rumah saya, pengarah bersembang ni, pening kepala. Sampai dia kata, saya ni silap hari bulan mati esok terus masuk neraka. Dia kata. Betul. Saya tak mau cerita lah. Dia kata silap hari bulan saya ni mati esok terus masuk neraka. Tak ada sempat dia soal dalam mahkamah dah. Buat kerja-kerja sampai 2 pagi, 3 pagi. Mengeluar kad IC palsu ni. Saya pula selalu pergi ikut mencula pas layar. Flat tingkat 45, cari mana lah tingkat 8. Pening kepala. Naik atas tangki air pun tak ada tingkat 6, 7. Ni kau usah ke 8. Jadi benda-benda macam ni, jabatan kerajaan ni dah rosak pada tangan-tangan yang kotor, yang tidak amanah, lebih 50 tahun. Sebab itu mereka ni, ahli politik UMNO ni, kalau lepas pilihan raya, khususnya, boleh melobi nak jadi pengusi sana, pengusi sini, pengusi anak-anak syarikat, nak jadi ahli lembaga pengarah, melobi, cap ketim pun ada. Sama-sama dia tibai menibai pun ada, buruk memburuk. Tak usah lantik lah Datuk itu dia tu. Dia ni kaki perempuan kat Anyai. Dia ni pula lantik Datuk ni. Dia dulu ni bantai balak kat Pahang banyak. Dia mendedah sama-sama dia, menelanjang sama antara satu sama lain. Supaya aku lah yang terbaik boleh jadi lembaga pengarah. Kalau tak percaya, tuan-tuan tanya Datuk Fatah daripada Lipin. Bekas anak murid saya di Clifford School dulu. Ya? Macam-macam benda ni, skandal. Bergebuk nak jadi. Sebab bila duduk di situ, ini lubuk. Dengan segala kemudahan. Ya? Round sana, round sini. Tengok baju di Rusia, tengok baju di Jordan, tengok baju di Pulau Christmas. Orang kata baju rock, baju apa ni? Christmas rock Forsberg tu dah tutup Pulau Christmas, nak karam dah. Pergi juga tengok. Betul dah tutup rupanya. Ini dia benar. Sebab kalau pergi Christmas Island, kena pergi Australia. Perempuan pergi Perth. Pergi Perth, ramai jutawan Melayu buat rumah lawa-lawa di sana. Ya? Jadi benda-benda macam ni. Jadi, pendek kata saya nak ringkaskan. Dalam pilihan raya yang akan datang, semua kuasa di bawah, di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Terutama masyarakat Pulau Bandar. Insaflah, sedarlah. Saya yakin masyarakat Pulau Bandar dah boleh sedar. Nilailah apa yang Pakatan cakap. Pegawai kerajaan yang berbondong-bondong masuk Pakatan yang pas ni. Kita bukan masuk saja. Kita rasa kita ni dah berdosa banyak. Bersekongkol, mana dah insaf. Kita nak balik ke pangkal jalan. Nak tebus dosa-dosa kita. Membantu. Memartabatkan balik maruah rakyat. Bukan kerana apa. Kalau ikut dengan saya ni dah pencen. Lega lah sikit. Buat apa susahkan diri. Dah pencen. Masa saya meninggalkan PKR tu, gaji saya dekat 18,000. Ya? Naik presiden kanan, kalau presiden 21,000. Itu tak masuk allowance. Apa nak susah-susah? Tinggallah tuan-tuan baik-baik. Tetapi kita berpakai. Hari-hari, kawan-kawan saya yang masih berkhidmat, KSU pun ada, Jusa ramai, telefon saya. Nak ikut. Saya kata ikutlah, biar bising-bising. Isi je borang pas. Semalam seorang lagi. Saya ni dah berkira-kira, kata dah isi dah borang dah nyain. Tapi, Allah, apa tapi lagi, saya kata. Benda-benda macam ni. Ramai, berbondong-bondong. Ramai di belakang. Dan yang dalam bekerja pun ramai lagi. Memberikan sokongan. Ya? Saya kata pastikan pilihan raya akan datang, kita gunakan kuasa kita, ubahlah keadaan yang ada ni. Supaya, sekarang memang dah rosak. Tapi kita jangan jadi rosak dan lebur terus. Sebab itu mereka-mereka ini berebut, memegang teraju jabatan-jabatan ni. Contoh kita tengok dalam konteks negeri Pahang lah. LKNP. Apa dah jadi? Apa dah jadi naik LKNP ni?
Semua perbadanan negeri teruk. Sebab itu negeri-negeri dulu berlumba 80-an 90-an mengeluarkan, menerbitkan amanah saham. Amanah saham negeri-negeri ni semua jadi apa? Ada kubur tak? Semua amanah saham negeri-negeri tak ada kubur. Kerana yang mentadbir tak amanah. Diperalatkan begitu untuk tujuan-tujuan lain. Inilah masalah negara ni. Jadi saya rasa, saya berharap, berdoa, insaf kita, istiqamah, banyak-banyak balik bangkai jalan. Kalau ada orang yang beritahu bahawa ni tak betul, balik berjalan, jangan pula orang tu kita marah. Ya. Dan cuba berjinak-jinak mendapatkan maklumat semasa yang tepat, yang bermaruah. Bacalah harakah, bacalah keadilan. Jangan baca utusan. Utusan merapu. Kalau saya, orang tanya, utusan saya pakai juga tak, saya untuk bungkus tadah tak kucing saya. Itu je layak utusan ni. Penipu besar. TB3 suku. Contoh macam kita buat himpunan orang baru ni lah. Himpunan orang. Dia kata 1,000 orang je. 1,000 orang. Sia-sia pakai macam nak agak. Berbelah ribu kata 1,000 orang. Inilah dia penipuan besar. Dia terang-terang. Macam kita ni buta. Ya. Jadi inilah yang berlaku. Dalam konteks dipaham, contohnya dari segi pembahagian tanah. Saya amat, kata orang ni, amat bergembira bila dengar Datuk Tuan Ibrahim mengatakan Negeri Pahang akan beri tanah generasi kedua. Tapi malangnya dia jawab oleh Menteri Besar, tak ada tanah, tak cukup. Pelik saya. Sebab saudara mara saya dia bentung untuk ada dah mati, tak dapat tanah seinci pun. Bergaduh dengan Menteri Besar. Saudara mara saya baka, dia benos, dia bentung, ketari tu, janda baik tu. Semua saudara mara. Dah mati pun tak dapat tanah. Sedangkan bila kita lalu di Bukit Tinggi tu, Berjaya Hill Resort. Siapa punya? Pergi Pulau Tioman. Begitu juga. Senang-senang je. Orang kita mati sekeping tanah buat tempat rumah pun tak ada. Katalah kita beri tapak rumah 0,5 ekar seorang. Sepatutnya pejabat tanah ni kalau proaktif, ingatkan rakyat, PTG kita, pengarah tanah galian. Ini balik pada jabatan tadi. Pergi lawan berita besar tu. Cerita, tepuk meja sikit, kita mesti beri tanah pada rakyat Negeri Pahang. Tapak rumah, perempuan 0,5 ekar. Ini dah jadi PTG, dia PTG apa? Ikut jadi yes man. ADO tanah ikut je. Yang tahu dia main golf hari-hari. Ini masalah pegawai kerajaan ni lah dia ni. Pengampun banyak. Cuba buat proposal. Beri Pahang ni, rakyat ni 0,5 ekar tapak rumah. Semua Kelamin di Pahang ni dapat tanah 0,5 ekar. Kalau ikut survey saya tinjau, the new kata dia, Kelamin yang baru lah, yang belum ada anak, yang baru kahwin, ya, dan juga yang anak 3 ke bawah, tak lebih daripada 380,000 di Pahang ni Kelamin. Kalau 380,000 Kelamin, 0,5 ekar seorang berapa ekar? Katalah 400,000. Baru 200,000 ekar. Takkan tak ada bagi tiap-tiap daerah. Jadi saya berharap jika sekiranya tuan-tuan Pakatan Merentah dan Datuk jadi MB nanti, ini nombor 1. Beri tapak rumah 0,5 ekar. Istilah kata ber. Hari pertama 0,5 ekar tanah tapak rumah untuk 1 Kelamin di Pahang. Saya berdoa saya malam tu. Sepatutnya malu kita. Merempat sana sini. Yang kita tahu, kita katakan orang Kelantan merempat meniaga sana sini. Macam Tajuddin Abdul Rahman Pasir Salak kata marah orang Kelantan merempat sampai ke Pasir Salak. Yang orang Perak merempat di Kuala Lumpur terbesepah, dia tak tahu. 1 inci pun tak ada tanah. Mana PTG Perak punya kerja? Mana Wabi punya kerja? Mana MB punya kerja? Inilah dia benarnya. Sebab itu masa Wabi Nizar jadi Menteri Berseprak 10-11 bulan, berapa ramai rakyat dapat tanah, tak kira bangsa. Yang paling ramai orang Melayu. Ini yang sepatutnya. Kerana jabatan kerajaan telah ditindik hidung, dicocok hidung, ikut saja jadi yes man, jadi pak turut, jadi pengampu. Sebab itu agensi kerajaan ni teruk.
masih bergelumang masalah kemiskinan. Jemu. Zaman Profesor Engku Aziz tu profesor saya dulu. Saya kelulusan BA Economics. Sampai sekarang lah cerita. Engku Aziz ni nasib baik masih hidup lagi. Tak selesai ni masalah kemiskinan. Masih lagi cerita luar bandar yang karut-marut. Pasal Jabatan Kerajaan tak berfungsi kerana dia kongkong. Begitu kuat. Jadi saya simpulkan bahawa tuan-tuan, puan-puan lah, sampaikanlah mesej ini, kawan, saudara mara semua, kita ubah keadaan yang ada ni. Jangan pangkah dah cak dacing yang dah perkarat. Ya, ubah betul-betul. Jangan depannya ubah, bila bersalah dapat duit RM5, RM500, cium duit, habis berderai. Ini masalahnya. Ini adalah amanah. Kalau tuan tak jalankan amanah, dari agama saya tak ngaji sangat, ya. Di akhir rasa tuan-tuan jawablah sendiri. Ini dia. Jadi saya minta ampun dan maaf. Itu daripada saya pada malam ni. Dan saya, kalau ada undangan tu, kalau ada masa, saya bersedia lah. Supaya saya rasa sedih, rasa saya tak tertebus dosa saya masa berkhidmat. Banyak benda-benda yang saya, walaupun tak berkenan, saya mengikut arah-arah yang bukan-bukan. Itu saja. Jadi saya ucap banyak terima kasih. Kalau kesilapan dari saya, maafkan. Ujung rambut, ujung kaki. Ya. Dan kepada semua sekali saya ucapkan menyambut Ramadan pada tahun ini. Dan pada Ramadan inilah kita membersihkan diri kita balik ke pangkal jalan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.